Okey lah. Kita mula dulu lah. Okey. Kita mula dulu. Okey, kalau ada masuk lagi, Alhamdulillah. Kalau tak ada pun kita start lah. Okey. Mungkin dia ada program lain atau kelas lain. Okey. Okey, Ustaz present screen Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so malam ni kita akan masuk kepada topik terakhir dalam AdMed Form 4. Okey, topik ni sebenarnya topik yang paling mudah, paling seronok untuk kita belajar sebenarnya. Okey. Nama dia nombor indeks. Nombor indeks. So topik nombor indeks ni adalah topik yang awak wajib score lah kalau dalam SPM. Sebab dia berada di section C paper 2. Dia tak masuk dalam paper 1. Dia masuk dalam paper 2 saja SPM. Dan dia masuk di dalam section C, di mana section C itu ada 4 soalan. Awak hanya perlu jawab 2. So 4 topik tersebut adalah nombor indeks, penyelesaian segitiga, dan 2 lagi topik form 5. Di mana 4 topik ini hanya come out dalam paper 2, bukan dalam paper 1. Dan 4 topik ni awak hanya perlu jawab 2 sahaja. 2 daripada 4 soalan. 2 topik daripada 4 topik. So maknanya awak hanya perlu belajar 2 topik form 4 ni, iaitu nombor indeks dan penyelesaian segitiga. Awak dah boleh skor dalam 20 markah. Bukan dalam lah, maksimum 20 markah lah. 10 markah, 10 markah. So awak jawab 2 topik ni daripada 4. 2 topik form 5 lagi, hujung-hujung topik form 5. Dia macam topik form 4 jugalah, dia duduk hujung-hujung. So 2 lagi topik form 5 yang hujung-hujung tu tak payah belajar pun tak apa. Okay. Alright. Okay. Tapi kalau belajar pun okay je, tak ada masalah. Okay. Alright. So nombor indeks. Nombor indeks. Okay, situasi dalam topik nombor indeks ni sebenarnya, okay, ada 2 formula je dalam topik ni. Mudah gila. Okay, iaitu pertama kita panggil dia price index. Indeks harga. Okay. Yang kedua adalah indeks gubahan. Di mana indeks gubahan ada berkait juga dengan indeks harga. Apa benda indeks harga ni? Okey. Topik ni sebenarnya adalah satu topik yang sangat penting bagi seorang peniaga dan juga bagi seorang pengguna. Okey. Terutamanya bagi seorang peniaga lah. Okey, kenapa Ustaz cakap macam tu? Sebab bagi seorang peniaga, okey, contohlah macam sekarang kan, awak sedar tak sekarang ni sedang berlakunya kenaikan harga besar-besaran? Perasan tak? Awak perasan ke tak? Do you aware about the hike of price? Lot of things, kan? Perasan ke tak perasan? Sedar ke tak sedar? Banyak benda, banyak item yang naik harga dekat Malaysia sekarang ni. Sebenarnya bukan dekat Malaysia je lah sebenarnya, the whole world lah sebenarnya. Tapi secara spesifiknya yang kita duk rasa adalah Malaysia. Alif tak tahu Tak tahu. Okay. Kilah cakap perasan. Okay. Terutamanya harga bahan-bahan mentah lah. Okay. Macam ayam kan, memang mahal sekarang. Kalau dulu dalam RM7 harga ayam, itu pun mahal lah tu. Masa dalam RM6 sekilo. Sekarang ni dah naik dalam RM9 sekilo. Quite mahal lah. Kalau awak perasan dekat kedai-kedai Aceh ke kan, ataupun kalau awak pergi grocery, macam dekat Salak Perdana baru buka tu kan, Star Market tu kan, awak boleh tengok lah, awak boleh banding. Tapi kalau tak pernah pergi pasar, tak tahu lah.
Okey. Dan banyak jugalah benda-benda lain yang sedang berlaku kenaikan harga. So, bagi seorang peniaga, bagi seorang usahawan, okey. Kalau kata dululah katalah ustaz jual kasut. Okey, ustaz jual kasut dulu, katalah katalah tahun 2019 dulu ustaz jual kasut. Kasut Nike lah kata, bundle. Kasut Nike bundle kan. Okay, katalah dulu ustaz jual RM50. Katalah ni. Okay, tahun 2021 pelbagai benda berlaku kenaikan harga terhadap harga bahan-bahan mentah. Okay, kita nak buat kasut ni. Okay, ustaz tanya awak lah, kasut ni terdiri daripada apa? Apa bahan-bahan nak buat kasut? Cerita. Apa bahan-bahan kita nak buat kasut? Apa? Apa boleh? Kilah. Getah. Lagi apa kulit. Lagi? Apa lagi? Kulit haiwan Kulit haiwan tu. Okey. Apa lagi? Kasut tak pakai benang. Pakai tak benang. Kasut tak pakai benang Nak buat kasut tak payah pakai benang. Pakai kan? Benang. Apa lagi? Tak apalah, kita ambil 3 ni je lah Okey dah. Katalah tahun 2019 dengan tahun 2021. Okey, macam mana ustaz nak buat harga dia? Katalah harga apa? Harga bahan mentah tu lah. Nak kira macam mana kilogram ke? Okey, ni payah sikit lah kita nak buat sebab kita tak tahu exactly kos pembuatan nak buat kasut kan. Okay, tapi tak apalah ustaz buat mudah-mudah je lah Okay, katalah untuk seunit tu kita perlukan getah tu RM5 lah kata. RM5 tahun 2019 dulu. Lepas tu kulit yang dah diproses tu katalah RM3 lah. Okay, benang tu katalah RM2 lah kata Okay, ni ustaz reka-reka sendiri je ni Okay, waktu tu dengan harga semua ni dan harga kilang eksport barang apa semua tu, harga seunit kasut adalah RM50. Okay, sekarang ni katalah harga getah dah naik jadi RM8. Kulit pun naik jadi RM5. Benang pun naik jadi RM4.5. Okay, ustaz nak tanya awak barang-barang semua ni naik. Getah naik, kulit naik, benang naik. Maksudnya kos pembuatan kasut dah meningkat, betul tak? Sebab barang-barang untuk kita produce kasut tu meningkat semuanya. Okay. So, kalaulah kata dulu tahun 2019 ni jual RM50, dengan kenaikan banyaknya harga bahan-bahan mentah semua ni, tahun 2021 kita nak jual lagi tak harga RM50? Cuba awak fikir. Kita nak jual lagi ke harga RM50? Tak. Sebab apa? Kalau kita jual harga RM50, rugi. Faham tak? Rugi tu sebab kita terpaksa kecilkan, kita panggil margin. Tahu tak margin? Mari kita belajar santai-santai. Kita belajar pasal berniaga sikit kan. Tahu tak margin tu apa? Margin keuntungan. Margin Siapa belajar account kat sini? Tak ada? Siapa budak account kat sini?
Siapa budak akaun? Mengaku sebab tak ada. Tak ada budak akaun. Tak ada tak ada, tak apalah. Okey, margin keuntungan ni maksudnya, okey, kalaulah kata harga kos untuk kita buat kasut apa? Sebuah sebuah. Sepasang. Aduh. Sepasang kasut tu katalah harga dia 28. Kan? So, kalau kos untuk kita buat seunit tu 28, kita jual 28 juga ke? Kita jual 28 juga? Taklah, mestilah kita kena add up apa? Kita add up tu apa? Itulah nama dia margin. Faham tak? Margin tu macam mana? Kalau kita jual RM50, 50 tolak 28, itu margin keuntungan kita. Berapa? RM22. Faham tak? Okay. So margin keuntungan kita RM22 kalau harga RM50. Okay. Tapi kalau ni tahun 2019 ni katalah tahun 2019 ni. Tahun 2021 dengan kenaikan bla 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 tu, katalah harga sekarang ni, harga kos sekarang dah naik dah jadi RM35 sepasang. Kalau awak jual RM50 juga boleh, tak haram pun. Kan? Tapi margin kita akan jadi berapa ringgit? Berapa margin kita? Berapa jadi margin kita sekarang? Margin keuntungan kita berapa? Jom kita brainstorm sekejap. RM15. So kalau tahun 2019 dulu awak dapat untung RM22 seunit. Sekarang ni awak dapat RM15 je. Adakah kita nak menanggung kerugian tersebut? Mestilah tak. Betul tak? So kita kena add up balik berapa yang kita nak. Okay? So macam mana cara sebenarnya kita nak menentukan harga yang kita nak letak pada tahun yang seterusnya tu, berdasarkan kenaikan harga barang yang kita ada. Okay? Itu yang kita nak bincang sekarang ni lah. Okay? So Ustaz perkenalkan dulu idea pasal indeks harga ni ialah, indeks harga ni, sekejap lagi Ustaz akan pergi kepada macam mana kita nak tengok kenaikan, macam mana kita nak decide, macam mana kita nak buat keputusan sebagai seorang usahawan, sebagai seorang peniaga, kan? Macam mana kita nak decide untuk menentukan berapakah harga yang kita nak jual untuk tahun sekarang. Contoh, berdasarkan kenaikan yang sedang berlaku. Okay, so benda basic yang pertama adalah indeks harga. Indeks harga ni mudah je formula dia. P1 per PO times 100. Apa benda tu? P1 ialah current price, harga semasa. PO adalah harga asas. Apa maksud harga asas? Harga asas ni, contohnya macam tadi, Ustaz cakap tadi, tahun 2019, harga kasut tadi RM50. Harga dia, RM50. 2021 katalah harga dia naik. Ni harga kasut naik, RM78. Wow. Kan? Banyak sangat lah. 75 je lah. So tahun 2019 ni, tahun yang kita nak tengok pada tahun bila sebagai tahun yang kita nak jadikan asas. So kita panggil itu adalah harga tahun asas. Tertinggallah harga tahun semasa dan harga tahun asas. Harga tahun asas adalah 2019. Harga tahun semasa yang kita nak tengok
kenaikan dia tu adalah 2021 harga tahun semasa. Okey. So macam mana kita nak tahu soalan tu nak harga tahun asas tu bila, harga tahun semasa tu bila? Soalan akan cakap macam ni. Soalan akan cakap cari indeks harga bagi kasut bagi sepasang kasut ini. Sepasang kasut lah, tak cantik ayat dia kan. Okey, pada tahun 2021 berasaskan, nampak tak? Tahun 2019. Dia cakap lah, kalau kita cakap macam kita nak tahu tahun asas dia bila. Okey. So sekarang 2021 berasaskan 2019, kita tulis I. I is what? I is index. I is index. So 2021 per 2019. Okey, macam mana? Harga tahun semasa adalah tahun sekarang, 2021. Okey, 75 per 50. Tak 50 tu apa? Tahun 2019, tahun asas. So kali dengan 100. Mudah je ni, mudah je. Tak ada apa-apa algebra yang susah-susah pun. Kecuali kalau soalan-soalan bentuk SPM yang ada masalah-masalah tu adalah nanti. Okey, tapi yang basic ni tak ada macam ni je. Okey, so berapakah indeks harga dia? 150. Okey, apa maksud 150 ni? Okey, Ustaz nak bagi tahu awak Okey, sebelum tu Ustaz nak tunjuk dulu kat awak satu keadaan yang jarang berlaku iaitu harga barang turun. Harga barang turun. Tapi harga barang turun ni adalah kita kata biasanya kepada benda-benda yang kita kata second hand lah benda-benda yang second hand. Contohnya, kalau kita beli kereta, value pada tahun yang masa mula-mula kita beli tu tinggi, betul tak? Contohlah Ustaz ambil kereta Beza Ustaz lah. Katalah kereta Beza. Kereta Beza ni 42k lah, 42,000. Okey. Tahun 2018 Ustaz beli. Okey. Tahun 2021 ni harga kereta Ustaz masih sama ke? Masihkah value kereta Ustaz ni 42,000? Tak, betul tak? Mesti turun. Sebab kereta ni adalah benda yang kita kata memang akan harga current dia akan turun. Dia tak sama macam rumah hartanah rumah dia sentiasa naik, kecuali rumah di kawasan mana? Kawasan macam kawasan jin bertendang lah, ataupun kawasan pembangunan yang terbengkalai. Contohnya macam dulu dekat mana dulu tak jadi dia sebenarnya ura-ura nak buat KLIA dekat situ. Saya tak ingat dah dekat mana dekat Bukit Jelutong ke? Bukit Jelutong kot. Dekat Bukit Jelutong. So ramailah developer ni pemaju hartanah lah. Bila dia tahu dia nak buat KLIA kat situ ni cerita tahun lama lah ni, 1995 something, masa sebelum KLIA buat. Sebelum KLIA tu dibina. Sebelum dibina di Sepang lah kan. So bila mula-mula ura-ura tu nak buat kat situ, maka ramailah developer yang mula buat rumah kat situ, buat perumahan. Akan tetapi rupa-rupanya tak jadi buat kat situ, buat kat Sepang. So akhirnya tempat itu menjadi terbengkalai. Maksudnya tak ada orang nak beli sebab tak ada market kat situ kan. So kalau dulu dia jual mungkin dalam 100,000, nak jual balik 100,000 memang tak dapat dah, mesti turun. Jadi 100, mungkin jadi 20,000, 10,000, 30,000 something. Okay.
Itu pun orang tak nak beli sebab takut berhantu. Kan? Okey, itu cerita rumah. Tapi kalau kawasan tu kawasan maju ataupun kawasan yang memang orang sentiasa ada, macam Bandar Baru Salak Tinggi ni kan, memang harga rumah akan sentiasa naik. Kalau dulu rumah dalam teres dalam 100-200 ribu, sekarang rumah teres tak ada dah 200 ribu ni, confirm 400 ribu ke atas. Itu kawasan Salak Tinggi. Kalau kawasan Bangi atas sikit nak menuju KL, lagi mahal. Itu rumah. Tapi kalau kereta tidak. Panjang pula Ustaz cerita. Okay, santai-santai je sebab kita nak bagi awak nampak realiti kehidupan. Realiti ada dengan kehidupan kita. So, kalau tahun 2021 awak rasa berapa harga dia sekarang? Mungkin Ustaz rasa value dia paling tinggi lah kalau Ustaz nak jual balik dekat Mudah.my. Awak tahu Mudah.my kan? Dia nak jual benda-benda apa-apa je, rumah, kereta ke semua dekat situ kan. So kalau tahun 2021 ni Ustaz nak jual, tak dapat dah 42,000. So 30,000. So kalau 30,000 tahun 2021, 2018 42,000. Kita kirakan indeks 2021 berasaskan 2018 untuk kereta Ustaz ni. Berapa? 30,000 bahagi 42,000. Okey. Lupa nak kali 100. Okey. Jadi 71.43. Okey, Ustaz nak tunjuk kat awak ni. Tadi pasal kasut. Okey, kasut ni kalau awak tengok indeks 2018, 2021 berasaskan 2018 untuk kasut, okey, 150. Okey. Indeks harga untuk kereta Beza ni 2021 berasaskan 2018 adalah 71.43. Okey. Awak nampak tak beza dia? Okey, tadi harga kasut ni naik ke turun? Harga kasut ni tadi 2019 ke 2019 lah tadinya ni. 2019 ke 2021 ni harga kasut ni tadi naik ke turun? Naik ke turun? Kasut tadi harga dia naik ke turun? Naik. 150, betul tak? Cuba tengok Beza ni. Dia naik ke turun Beza ni? Beza ni naik ke turun? Beza ni naik ke turun harga dia? Turun. Turun. Kan kata kok. Okey, so turun 71.43. Okey, Ustaz nak bagi tahu awak kalau dia naik, kalau harga naik, okey, indeks harga lebih 100. Okey. Awak nampak tak lebih 100? 150, betul tak? Kalau harga turun, indeks harga akan jadi kurang dari 100. Faham tak? Okey. Contoh yang Ustaz bagi tahu awak ni macam harga kasut. Harga kasut ni naik. Naik sebab apa? Lebih pada 100. Okey. Berapa peratus kenaikan untuk harga kasut? Mudah je. 150 awak tolak dengan 100. Itulah peratus kenaikan dia. Berapa? 50%. Okey. Awak kena faham beza di antara peratus kenaikan ataupun peratus penurunan dengan indeks harga. Ni indeks harga. Sebelah yang Ustaz cakap tadi tu peratus kenaikan atau peratus penurunan. Okey. So kalau peratus, kalau orang tak, kalau dalam TV lah contoh dia akan cakap harga sayur naik sebanyak 5%. Kalau awak dengar je dia cakap harga naik sebanyak 5%, maksudnya indeks harga dia 105. Faham tak? Kalau dia cakap naik sebanyak 30%, indeks harga dia maksudnya berapa?
Kalau saya cakap kenaikan harga ayam adalah 30%, berapa indeks harga? Berapa? Faham tak soalan Ustaz ni? Kalau harga ayam naik 30%, berapa indeks harga ayam tu? Berapa? Faham tak faham ni? Kalau tadi kasut, cuba tengok betul-betul. Kalau tadi kasut saya cakap indeks harga dia 150, peratus kenaikan berapa? 50%. Macam mana saya dapat peratus kenaikan? 150 tolak dengan 100, kita dapat 50%. Faham? Tapi kalau soalan tu cakap terbalik ni maksudnya dia kata peratus kenaikan bagi harga sayur adalah 20%. Berapa indeks harga dia? Come on. Berapa? Alah, 120 lah. Faham tak? Alif Joshua Akila. Apa tu Joshua? Awak kenapa tak faham lagi ke? Siapa lagi kat dalam ni? Amir, Azwa, Irdina, Insyira, Balinda. Faham tak? Mudah je tu. Oh, korang faham ke tak ni? Betul ni? So kalau harga ayam naik 30%, berapa indeks harga dia? Peratus kenaikan. Betul Joshua. Faham tak? Okey. Tapi kalau tengok harga apa tadi? Beza tadi, dia bukan 100 lebih tapi kurang daripada 100. 71.43. Siapa yang berlaku penurunan Macam mana kalau nak berlaku penurunan? Tadi 150 tolak 100, sekarang ni 100 tolak 71.43. Faham? So 100 tolak 71.43. So berlaku penurunan berapa peratus? 28.57%. Faham tak? Faham? So kalau dia berlaku penurunan, peratus penurunan tu 100 tolak dengan indeks harga. Faham? Okay, Ustaz twist soalan sikit. Kalau lah kata peratus penurunan bagi sebuah produk lah, katalah produk apa-apa adalah sebanyak 10%. Cuba beritahu Ustaz, indeks harga dia berapa? Penurunan. Berapa indeks harga dia? Penurunan. Peratus penurunan 10%. Berapa indeks harga dia? Come on. Berapa? Berapa indeks harga dia? Sudah korang ni. 190. Okay, tadi Ustaz cakap apa? Tengok ni. Dia kena faham betul-betul ni. Harga naik, indeks harga lebih 100. Kalau harga turun, indeks harga akan jadi kurang dari 100. Takkan dia turun tiba-tiba jadi lebih 100 pula. Faham tak, Lip? Faham tak? Tengok macam harga beza tadi. Beza tadi harga dia turun kan? 42,000 kepada 30,000, betul? Cuba tengok berapa indeks harga dia?
71.43. Maksudnya indeks harga dia mesti kurang daripada 100. Faham? Macam mana kita dapat peratus penurunan dia? Kita tolak 100 tolak dengan 71.45. 43 Okey. So kalau indeks penurunan bagi satu produk tu 10%, berapa indeks harga dia? Soalan mudah je ni. Berapa? La haula wala quwwata illa billah. Langsung 90 lah. Faham tak? 100 tolak 10. Faham tak ni? Awak lemau now semua ni. Adakah korang ni penyokong Arsenal? Penyokong Arsenal kalah kan? So dia lemau lah. Faham ke tak? Nadira, Azwa, Irdina, Joshua. Betul kan Insyirah, Belinda, Batrisha. Faham Alip okey tak Alip? Faham tak ni? Faham ke tak? Alip faham Okey lah, Ustaz bagi quick test untuk awak. Quick test Okey. Tengok ni. Okey, kita main pasal peratus kenaikan dengan indeks harga Okey. Ustaz bagi katalah perabot. Okey. Ni indeks harga. Ini peratus kenaikan. Okey, kalau indeks harga dia 120, berapa peratus kenaikan? Ha, 20%. Faham? Okey, katalah kicap. Okey, Ustaz buat peratus kenaikan atau penurunan Okey, sekarang ni kicap ni dia naik sebanyak, dia naik ni Ustaz buat ni plus tu maksudnya naik plus 15%. Berapa indeks harga dia? Bagus. Faham? Okey, sekarang ni apa lagi? Kancil. Kereta kancil bukan kancil tu. Katalah indeks harga dia adalah 60. Berapa peratus apa? Peratus penurunan ke peratus kenaikan? Kalau 60, peratus kenaikan ke peratus penurunan sekarang? Peratus penurunan. Berapa peratus penurunan? Berapa peratus penurunan? Faham tak? Faham Awak kena selalu ingat benda ni. Kena biasakan jumpa. Indeks dia 20, peratus kenaikan 20%. Sebab kadang-kadang soalan dia bagi indeks harga, kadang-kadang dia bagi peratus. So berbeza sikit lah. Kalau indeks harga 100 berapa ataupun kurang daripada 100. Okey. Kalau peratus kenaikan, dia awak tolak dengan 120 tolak dengan 100 ataupun 100 tolak dengan indeks harga. Okey, Ustaz nak bagi tahu awak pula, kalau harga tak naik tak turun, maksudnya apa? Harga kekal. Ada tak harga yang kekal? Ada tak? Ada. Macam kelas Ustaz ni, tahun 2019 harga dia 100 sampai sekarang harga 100 lagi sebulan. Okey. So berapakah indeks harga dia? Indeks harga dia tak payah kira kalau kekal. Confirm 100. Faham tak?
Maksudnya indeks harga dia 100. 100 indeks harga membawa maksud tiada kenaikan, 0% kenaikan, 0% penurunan. Contohlah katalah harga apa? Jaranglah harga tak banyak benda tak naik ni, katalah tak apalah guna ustaz punya lah 100 harga 2021, harga 2019 pun sama juga 100. So 100 per 100 kali 100. Dapat berapa? 100 mati, tinggal 100. Awak gunalah benda lain pun sama juga, 50 per 50 kali 100. 50 mati 100. Faham So 3 situasi. Kalau harga naik, indeks harga mesti jadi lebih daripada 100. Kalau harga turun, indeks harga jadi kurang daripada 100. Kalau harga kekal, indeks harga dia 100. Faham? Okay, ustaz nak bagi awak betul-betul faham secara mendalam benda ni Okay. So tadi ustaz dah bagi formula. Okay, indeks harga adalah P1 over PO kali 100 Okay, so soalan ni soalan basic lah. Macam tadi cari indeks harga berapa ni kan. Okay, tapi kalau dia bagi dekat awak okay, contoh harga okay, contoh harga sekilo ayam pada tahun 2019 ialah RM7 sekilo. RM7 je lah, dia kata sekilo ayam kan. Okay. Indeks harga ayam pada tahun 2021 berasaskan 2019 ialah 120. Okay. Cari harga ayam ataupun sekilo ayam. Sorry ya Ustaz banyak conteng. Pada tahun 2021. Okay. Soalan cakap harga sekilo ayam pada tahun 2019 ialah RM7 sekilo. Contoh Indeks harga ayam pada tahun 2021 berasaskan 2019 ialah 120. Nampak? Okay. So maksudnya 120 maksudnya dia naik 20%. Betul? So soalan dia adalah cari harga ayam sekilo ayam pada tahun 2021. Okay, ni basic yang penting Maksudnya kalau kita tahu indeks harga dia, kita tahu peratus kenaikan dia, secara mudah kita boleh tahu harga yang sekarang berapa. Okay? Macam mana? Mudah je. Guna formula price index. Apa formula price index tadi? Indeks harga tadi. Ustaz guna in English lah PI price index. Ialah harga tahun 2021 per dengan harga tahun 2019. Betul tak? Kali 100. Okay. Sekarang ni awak tahu tak indeks harga dia berapa? Berapa price index dia? Tahu. Berapa? 120. So sekarang kita nak cari harga tahun berapa? Harga tahun 2021. So kita tahu tak harga 2019 berapa? Tahu. Berapa harga 2019? RM7. So apa yang kita buat? Kita nak cari price 2021. Kita buat P2021 per harga sekilo ayam pada tahun 2019 adalah RM7 kali 100 sama dengan 120. Faham tak? Ni formula apa ni? Ni formula price index lah. Faham tak? Okay. Tapi bukan kita nak cari price index. Price index tu diberi, indeks harga tu diberi, iaitu 120. Faham? Faham So boleh tak kita cari price bukan price index, price dia. Boleh tak kita cari price 2021? Boleh. Kita jadikan dia pakai rumus lah. 120, 100 turun bawah, 7 naik atas, kali 7. Berapa?
Jadi berapa price 2021? RM RM8.40 sen. Itu harga tahun 2021. Boleh faham tak? Guna formula price index. Boleh faham tak? Nadira, Joshua, Azwa, Alif, Insyirah, Irdina, Amir, Balinda, Batrisha. Ni antara topik termudah antara topik termudah. Ayo mana Lip? Adik faham Lip? Okay. Alright. Okay, Ustaz bagi satu lagi ayat. Sebenarnya sama je. Okay, macam ni contoh. Harga sepasang kasut, katalah kasut Reebok. Katalah apa? Tak apalah, ambil je lah Amru. Sebab tak suka pakai Amru. Harga sepasang kasut Amru sorry salah ayat pula. Harga sepasang kasut Amru meningkat sebanyak 25% dari tahun 2018 ke tahun, okay, Ustaz buat ayat lain pula 2020 pula. Okay, tak semestinya tahun semasa tu tahun ni tahun 2021 tak ke? Dia akan ikut apa yang soalan cakap Okay. Jika harga kasut pada tahun 2018 ialah RM 78, hitung harga kasut pada tahun 2020. Okay. So, situasi lebih kurang macam tadi. Okay, cuma dia cakap apa? Harga sepasang kasut Umbro meningkat sebanyak 25%. Okay, kalau dia kata meningkat sebanyak 25%, berapakah indeks harga dia? Ha, 125. Faham? Kalau soalan tadi dia cakap indeks harga 120. Kalau soalan ni dia cakap peratus kenaikan. So 125 lah indeks harga dia. So kalau tadi kita nak cari price 2020 per price 2018 kali 100, kita akan dapat harga indeks dia. Betul tak? So indeks dia berapa? 125 lah. Faham tak? Jangan letak 25 pula. Okay, 100 tambah 25. Okay, so tahun 2018 kita tahu tak? Tahu berapa? RM78. So price 2020 per 78 kali 100 sama dengan 125. Okay. Okay, so price 2020 sama dengan 125 per 100 kali 78. Okay, so harga semasa tahun 2020, price 2020 adalah RM97.50. Okay. Tapi kalau harga dia dekat dengan penghabisan stok, dia turun balik kan? Betul tak? Siapa biasa beli kasut futsal ke, kasut bola ke, mesti dia tahu kan? Ustaz pun nak beli juga kasut ni, tapi bajet tak cukup. Okay, alright. Boleh faham
Okay, what if kalau kita tukar sikit. Okay. Harga apa lagi? Selain daripada kasut apa? Katalah harga iPhone. Harga, okay, set ustaz lah senang. Harga Huawei Nova. Ustaz pun tak ingat Huawei Nova berapa. Katalah Nova 4 lah. Katalah Ustaz tak ingat ni. Okay, Huawei Nova 4. Ada ke Nova 4? Tak main bedal je. Tak apalah, reka sendiri Okay, harga Huawei Nova 4 okay, meningkat sebanyak berapa? 15% dari tahun 2017 ke tahun 2019. Okay. Jika harga telefon tersebut, malah nak tulis Huawei ni sekalian, pada tahun 2019 ialah RM 600 seunit, berapakah harganya pada tahun 2017? Okay. So sekarang ni harga dia meningkat sebanyak 115%. Okay, berapakah indeks harga dia? Indeks harga dia berapa? Indeks harga dia berapa? Berapa indeks harga dia? Dia meningkat sebanyak 115%. Silap cakap. Meningkat sebanyak 15%. So, berapa indeks harga dia? Indeks harga, price index 115, betul tak? So, maksudnya kalau kita menggunakan formula price index tu, price tahun berapa? Tahun yang ke depan 2019 berasaskan tahun 2017. Kita tak boleh letakkan asas dia harga letakkan harga semasa tu harga yang sebelum, tak boleh. So harga 2019 kali 100 sama dengan 115. Okey. Sekarang ni yang diberi harga tahun berapa? Harga tahun 2019. So yang sekarang kita nak ganti tu 600 dekat atas. Faham tak? Faham Okey. So sekarang ni kita nak cari harga tahun 2017. Yang bawah harga tahun semasa. Harga tahun asas yang kita nak cari. Okay, so yang ni kita kena pandai lah menggunakan rumus algebra. So kita nak cari P 2017, kita nak jadikan bukan rumus. So kita naik ke atas lah. P 2017 naik atas. So 115 ni yang kena turun. 600 kali 100 ni stay. Faham? Okay. So 600 kali 100 bahagi 115. Okay, so harga tahun 2017 dulu adalah RM521.74. Okay, so tahun 2017 harga dia RM521.74. Harga tahun 2019 tadi dah lepas meningkat sebanyak 15%, harga dia RM600. Betul tak? So harga dulu RM521.74 2017. Oleh kerana naik 15%, 2019 jadi 600. Boleh faham? So soalan dia, kalau yang basic ni, soalan pasal harga ni, dan juga banyak dalam paper tu juga adalah, kalau kita tahu indeks harga dia, kita boleh tahu harga. Faham tak? Kalau kita tahu indeks harga untuk tahun berapa per berapa, so kita boleh, kalau kita diberi salah satu harga, kita boleh cari salah satu daripada harga dia. Sama ada kita diberi harga tahun asas, kita nak cari harga tahun semasa, ataupun kita diberi harga tahun semasa, kita cari tahun asas. Okey, so far boleh faham ni? Untuk yang pertama ni basic ni, price index sama dengan apa tadi? P1 over PO kali 100 ni. Boleh faham semua? Boleh? Boleh ke tak?
Boleh faham ke tak? Boleh? Boleh. Balinda Patricia okey tak? Idina. Boleh? Alhamdulillah. Okey. So, sekarang kita nak melangkah ke depan lagi. Okey. Kita melangkah ke sebelah kanan. Okey. Tadi kita cerita pasal harga kasut naik tahun ni, tahun asas ni ke tahun semasa, harga dia naik berapa peratus. Okay, kalau kita tahu harga dia tahun asas atau tahun semasa, kita boleh cari indeks harga, kan? Okay. Tapi macam Ustaz cakap tadi, kasut ni tadi adalah benda yang kita kata dia sebagai end product. Faham tak end product? Okay. Maksudnya end product ni adalah benda yang the product yang kita nak buat. Faham tak? Contohnya macam kita nak buat katalah kita nak jual ayam gunting lah, kata kita nak jual ayam gunting. Kita nak jual ayam gunting. Sebelum jadi ayam gunting, katalah dulu tahun 2018 lah something. Ustaz rasa harga dia dalam sebekas kan, seunit tu lah yang dia jual. Ustaz rasa dalam RM4 something, RM4 ataupun RM5 lah kata RM5. Saya tak ingat. Macam tu lah. Maknanya harga. Awak pernah beli ayam gunting tak? Mesti pernah beli kan? Kan ayam gunting tu kan, dia jual dalam satu plastik kan, ataupun satu bekas. Betul tak? Sekarang ni berapa? RM8 Berapa Siapa siapa baru beli ayam gunting? Dekat Taman Seroja tu ada. Ustaz tak ingat. Berapa 7 ke 8? Tak apalah. So sekarang ni tahun 2021 dengan tahun 2018 sama tak harga harga barang-barang mentah dia tu untuk kita buat ayam, kita nak proses ayam gunting ni, sama tak harga-harga bahan-bahan mentah tu? Mestilah tak sama kan, sebab berlakunya dia setiap tahun akan berlakunya inflasi. Pernah dengar tak inflasi? Pernah dengar inflasi? Pernah ke tak? Joshua je pernah. Yang lain tak pernah dengar inflasi? Pernah. Siapa tahu maksud inflasi? Apa maksud inflasi? Inflasi ni maksudnya kenaikan tingkat harga barang lah. Siapa belajar ekonomi, dia akan belajar detail lah pasal inflasi ni, inflation rate ni. Kalau dululah, awak pernah dengar tak orang kata kalau tahun dulu kan, orang kerja kerajaan gaji permulaan dia 600. Awak pernah dengar tak? Macam mak ustaz dulu tahun 70 80-an, dia kata gaji permulaan dia sebagai seorang guru sekolah menengah adalah 600. Kan? Awak dengar sekarang 600, ya betul kan, kerja apa 600 kan? Kerja McD pun boleh sampai dalam 1000 kan, betul tak? Tapi itulah yang berlaku sekarang ni. 600 kerja kerajaan sekarang dalam 2000 lah starting, betul tak? So apa yang berlaku tu? Inflasi. Sebab apa berlaku inflasi? Inflasi berlaku apabila berlakunya juga kenaikan harga-harga barang. So bila kenaikan harga barang berlaku, income pun kenalah naik.
Tapi ada tak income yang sama je? Ada juga. Okay. Kerja tahun dulu pun macam tu lah gaji dia kan. Gaji engineer lah contoh kan. 20 tahun lepas gaji dalam 2000 starting ataupun 1008. Sekarang pun lebih kurang. Kan. Itu adalah tak tahulah kenapa, sebab lambakan graduan kejuruteraan ke apa ke kan. Tapi jangan mematahkan semangat awak nak jadi engineer pula kan. Siapa-siapa yang nak jadi engineer tu janganlah patah semangat pula Okay, jadi je. Okay, insyaAllah rezeki tu Allah bagi. Okay, so inflasi ni maksudnya kenaikan tingkat harga barang. Okay, berdasarkan masa, berdasarkan value, time value of money dia panggil. Okay. So, sekarang ni Ustaz nak cerita, kita nak masuk kepada macam mana kita nak tetapkan harga barang yang kita nak jual tu. Jika berlakunya kenaikan harga barang-barang mentah kita. Ni ayam gunting yang kita jual RM5 seunit ni, kita panggil end product. Produk akhir kita. Tapi benda-benda barang mentah semua tu adalah unfinished product lah. Benda-benda yang kita proses, lama-lama dia jadi ayam gunting. Ustaz bagi macam ni kat awak contoh. Apa yang jom kita buat sama-sama ni. Kita buat satu lagi kes ayam gunting. Kes ayam gunting. Kes apa nak berniaga ni. Sekarang ni kita nak tengok harga daripada tahun katalah 2018 ke 2021. Sekarang ni Ustaz ambil katalah 3 je bahan untuk buat ayam gunting. Apa? Ayam lah. Ayam. Ayam lah. So ayam katalah kita kira by kilo. Harga ayam sekilo katalah 2018 adalah RM6. Contoh. Harga sekarang berapa? RM9. Ustaz baru tengok tadi. Alright. Apa lagi bahan mentah untuk kita buat ayam gunting? Cuba kita Ustaz. Apa lagi? Apa lagi perlu? Apa lagi yang diperlukan? Tepung. Bijak. Tepung pun kira sekilo kan? Katalah tepung sekilo tahun 2018 ni RM1.2. Berapa sekilo sekarang? Ustaz pun tak pastilah. Katalah Ustaz letak RM1.8 lah Ustaz ingat RM1.8 lah kata sekarang Apa lagi? Selain daripada tepung. Nak goreng ayam pakai apa? Nak goreng ayam pakai apa? Pakai minyak lah kan. Takkan pakai niat pula. So, minyak ni katalah kita kira paket Sepaket. Katalah minyak sepaket dulu dalam apa? Minyak sepaket dulu murah RM1 lah kot. Sekarang ni berapa? Sekarang ni dah naik RM2 Ustaz rasa. Dia naik 100% tu. Satu lagi apa garam kan? Mestilah pakai garam kan? Betul tak? Tak apalah, kita ambil 4 ni je lah. Ajinomoto Ustaz tak pernah dengar pula orang buat dia pakai ajinomoto Tak apalah, Ustaz guna garam lah katalah garam dulu harga dia RM1.3. Sekarang naik harga dia sepaket lah sepaket ni. Sepaket tu kira apa? Sekilo kat kan? Kita tak sampai. Tak apalah. Ni yang mudah-mudah je lah RM1.6. Ni Ustaz reka-reka je ni. Kalau kita nak buat sendiri lah kan, cubalah awak pergi borak-borak dengan orang jual air ke, orang jual goreng pisang ke kan. Cik, berapa harga dulu ayam sekilo dulu nak buat ni berapa dulu harganya. Lepas tu awak boleh kira lah. Awak pergilah kedai tengok, harga berapa sekarang. Boleh kita tengok kedai kan. Ni Ustaz reka je. Okay.
Sekarang ni berdasarkan benda-benda ni, data-data yang kita ada ni, iaitu harga ayam tahun 2018 dan 2021, harga tepung, harga minyak, harga garam, yang kita panggil dia sebagai harga barang mentah ni. Harga bahan mentah ni. Dan kita tengok harga bahan mentah ni semua naik. So, macam mana kita nak jual pada tahun 2021 ni sebekas tu kan, sebekas harga ayam gunting tu, kita nak jual berapa berdasarkan semua ni. Okey. Sekarang Ustaz nak bagi awak satu lagi formula. Satu lagi formula Tadi Ustaz cakap pasal indeks harga kan. Indeks harga, formula dia. Okey, formula dia ni. Okey, sekarang ni kita dah buat indeks harga. So sekarang kita nak masuk satu lagi formula, indeks gubahan. Dengar betul-betul Indeks gubahan ni sebenarnya adalah berasal daripada formula purata, iaitu formula mean. Awak ingat tak formula mean? Formula mean ni adalah summation of x over n. Betul tak? Betul tak? Kan? Okay. So, menggunakan formula mean ni sebenarnya kita akan gunakan daripada formula mean tu untuk kita cari indeks gubahan. So, formula dia adalah apa? Okay, tengok formula dia adalah summation. Okay, Ustaz lupa pula. Ada satu benda lagi. Ada satu benda lagi Ustaz lupa. Untuk mengira secara adil kita kena tengok benda tu berapa persen dalam kita punya mana tadi kita punya maksudnya macam kita nak buat ayam, barang apa yang paling besar sekali peratus dia dalam resipi kita. Kalau kita nak buat ayam gunting, apa benda yang paling banyak sekali kita guna? Ayam lah, betul tak? Okey, so sekarang ni Ustaz nak beritahu awak pemberat. Dia ada pemberat. Apa maksud pemberat ni? Pemberat ni nak menunjukkan kepada the dominance of bahan. Maksudnya berapa peratuskah benda tu kita guna. Okey. So, senang ceritalah, kalau kita nak buat ayam gunting, paling banyak adalah ayam. Ustaz cakap 50% adalah bahan itu adalah ayam. Betul tak? Betul tak? Kan? Bahan yang paling banyak kita guna adalah ayam. Okey, tepung lah kot yang kedua terbanyak. Okey, katalah tepung tu 20%. Kan? Maksudnya banyak juga tepung masuk kan? Betul tak? Nak goreng tu kan? Tepung banyak juga. Okey, minyak banyak sangat ke? Tak juga kot. Minyak mungkin dalam berapa? 15%. Kan? Okey. Garam? Garam pun mungkin dalam, okey, Ustaz rasa tukar sikit, 60% lah. 60, 70, 85. Okey, garam. Okey, berapa? Minyak banyak sikit pada garam kan? Katalah 5%. Okey. Setuju tak? Lebih kurang lah ni Ustaz pun bukannya pandai masak. Masak Maggi je pandai. Masak Maggi atau masak air. Tapi air pun dah tak masak sebab dah ada penapis air. Kan? Okey. So, ni nak menunjukkan kepada kalau kita nak buat ayam gunting, so paling banyak bahan dia adalah ayam. So 60% bahan kita adalah ayam. Tepung 20%, minyak 15%, garam 5%. So dia akan jadi berapa peratus? 100% lah semua nanti. Betul tak? Okey, contoh lagi lah, macam kita nak buat kasut. Macam tadi, getah, kulit kan. So berapa persen getah yang kita guna, itu pemberat dia. Berapa persen kulit yang kita guna. Berapa persen benang yang kita guna. So dia nak membentuk jadi kasut tu, itulah kita panggil dia sebagai pemberat. Okey, so sekarang Ustaz tulis formula dia. Formula dia, indeks gubahan adalah summation of I
times W. Okay, over summation of W. Okay, apa maksud? Maksud dia macam ni. Okay, summation of I W ni, I tu price index, W tu in English lah, weightage, pemberat. Okay, summation of W is summation of weightage jugalah. Apa maksud summation? Apa maksud summation? Ni, apa maksud summation ni? Tanda ni. Apa maksud summation? Belajar dah statistik kan? Form berapa lagi dah belajar statistik kan? Apa maksud summation? Apa maksud tanda ni? Sum, S-U-M. Bukan sum BBST. Sum, S-U-M. Maksudnya total ya. Hasil tambah atau total. Okay. So, dia originated from formula mean ni lah. Daripada formula mean. Okay. Tapi dia gubah sikit jadi formula index composite. Okay, Ustaz padam lah yang ni. Yang ni tak guna pun. Ini Ustaz nak cakap benda ni originated saja. Okay, so formula index gubahan adalah summation of I times W over summation of W. Okay, mudah je ni. Mari kita tengok contoh macam tadi. Okay, macam ni. Mula-mula formula dia apa? Kalau kita nak cari indeks gubahan, okay, Ustaz guna CI composite. In English called composite. Composite tu gubahan lah composite index. Okay. Sekarang ni composite index untuk tahun 2021 berasaskan 2018. Okay, berapa? Formula dia apa? Formula dia adalah summation of I times W over summation of W. Okay. I ni apa? I ni price index. Okay. Apa maksud price index? Maksudnya awak kena cari price index untuk setiap bahan. Faham tak? Untuk setiap bahan mentah tu awak kena kira dulu dia punya price index. Okay, jom kita buat kat sini Apa tadi? Ayam, tepung, minyak, garam. Gula pun ada kan? Ada ke orang goreng pakai gula? Tak ada kot. Tak ada. Okay, tarik balik. Okay. Sekarang ni Ustaz akan buat macam ni je. Ustaz akan buat, sini adalah price index 2021 per 2018. So sekarang Ustaz nak cari price index untuk semua bahan mentah ni, ayam, tepung, minyak, garam ni pada tahun 2021 berasaskan 2018. Okey. Weightage kita letak kat tepi dia. Weightage iaitu pemberat, kita letak kat tepi dia. Berapa tadi? 60%, 20%, 15% dan 5%. Okey. Sekarang ni awak kena cari apa ni? Price index dia. Kira macam mana price index? Harga 2021 per harga 2018 kali 100. Okey, cuba kira. Okey, Ustaz nak price index tahun 2021 berasaskan 2018 untuk ayam, tepung, minyak dan garam. Cuba kira jap. Kita buat sama-sama. Cuba kira. Ni, kira jap. Harga tahun 2018 untuk ayam adalah 6, harga 2021 9. Harga tepung tahun 2018 RM2, harga tepung 2021 RM8. Harga minyak 2018 adalah RM1, harga tahun 2021 RM2 sepaket. Garam RM3 2018, RM6, harga tahun 2021. Okey, kira jap. Indeks harga untuk ayam, tepung, minyak dan garam. Guna formula apa? P1 over PO tadilah kali 100. Formula price index tadi. Formula price index apa? Ni Ustaz tulis kat bawah ni. P1 over PO kali 100. Tahun 2021 per tahun 2018 kali 100. Kira jap.
Kira Ustaz. Okey dah. Dah ke belum? Dah siap kira? Dah siap kira belum? Alif dah keluar dah. Okey. Maksudnya ayam 150, tepung 125, minyak 150, garam 123.08. Betul tak? Jawapan Alif ni. Price index untuk ayam, tepung, minyak dan garam sama tak macam awak kira? Betul ke tak? Dapat tak? Dapat ke tak? Betul Betul Dapat semua? Nadira? Azwa? Irdina? Patricia? Dapat Dapat. Okey, boleh faham ni? Daripada mana dapat? Daripada formula price 2021 per price 2018 kali 100. Okey, dapat semua Joshua, dapat tak Joshua? Dapat? Okey, sekarang ni kita nak cari formula composite index kita nak cari formula pula. Nak cari composite index, iaitu indeks gubahan. Okey. So, kita kena kali I dengan W. Summation of I kali W. Okey. Per dengan summation of W. Okey. Summation of W paling mudah. Kira semua W ni, kita akan dapat kat bawah summation of W. Faham tak? Berapa? 100 lah. Faham tak? Sebab 100%. Faham? Pemberat tu kan 100%. Ada tak pemberat yang dibagi bukan dalam persen, peratus? Ada. Mungkin dibagi dalam nisbah. So awak kena kira berapa nisbah dia tu. Tapi kalau peratus, confirm pemberat dia per 100. Okay, summation of I kali W mudah je. Summation of I kali W adalah price index kali dengan W, tambah semua. Okay, Ustaz buat macam ni je. Macam formula min 150 kali 60. Faham tak? Tak payah tulis 60% tu 150 kali 60 tu maksudnya peratus dah. 125 kali 20. Yang atas ni kita nak cari apa? Kita nak cari price index Okay, kejap Ustaz nak besarkan sebelah ni sikit. Sekejap. Okay. Okay, lagi 125 kali 20 tambah 150 kali 15 tambah 123.08 kali 15. Macam nak cari min. Kan kalau min kan summation of fx over kan f kali x over summation of x kan. Betul tak? Kan? So kalau yang ni x dia tu adalah pemberat. F tu pemberat, X tu adalah I. Okey? Ni daripada formula ni lah. Okey, boleh faham ni?
Boleh. So kalau kita nak cari summation of IW, kita kena kali price index dia, lepas tu tambah semua. Untuk semua tu tambah. So price index untuk ayam kali dengan weight age dia, tambah dengan price index untuk tepung kali weight age dia, tambah dengan price index minyak, tambah dengan weight age dia, tambah dengan price index 123.8 tu garam kali dengan weight age dia. Bahagi pemberat tu 100 Joshua. Kenapa 100? Cuba tambah 60 tambah 20 tambah 15 tambah 5. Faham? Macam saya cakap tadi, kalau pemberat tu dalam peratus per 100. Tapi kalau pemberat tu dalam bagi nisbah 3, 2, 1, 1 lah contoh So awak kena buat dalam bentuk hasil tambah pemberat. Okay? Boleh faham? Boleh. Okay. So kira semua. Cuba kira jap. Kira. Mudah je tu. Pengiraan mudah je. Okay, yang atas tu saya dapat 15596.2 okay, per 100. So jawapannya okay, dapat tak? 155.96. Okay, boleh? Dapat tak? Dapat 155.96. Dapat ya? Alhamdulillah. Okay. Sekarang ni okay, awak dah faham formula price index, composite index, summation of I times W over summation of W. Okay, mudah je. Okay, so sekarang ni composite index ni 155.96 ni, okay, apa maksud dia? Maksud dia composite index untuk semua bahan mentah untuk membuat ayam gunting tadi meningkat sebanyak berapa dia meningkat? 55.96%. Faham? So meningkat sebanyak 55.96%. Itu adalah peningkatan harga bahan mentah untuk menghasilkan ayam gunting. So kalau tadi kita tahun 2018 kita jual harga dia RM5, takkan 2021 kita nak jual harga RM5 lagi? Pastilah tidak. Betul tak? So macam mana kita nak kira tahun 2021? Kita buat balik macam tadi. Ingat tak pasal harga kasut tadi? Harga kasut tahun 2018 adalah RM50. So dia meningkat sebanyak berapa peratus kan tadi? 20%. So berapa harga 2021? Macam tu lah. Faham tak? Macam tu lah. So sekarang price index untuk keseluruhan harga bahan mentah berapa? 155.96. Faham tak? So kita guna balik harga price index. Faham? Price 2021 per price 2018 kali 100. Okay, sekarang kita nak cari harga tahun berapa? 2021. Kita tahu tak harga tahun 2018 berapa? Tahu tak harga 2018 berapa? Tahu tak harga 2018 berapa? Tahu, RM5. So bawah tu letak RM5. Price 2021 per 5 kali 100 sama dengan 155.96. Okay. So price 2021 ialah 155.96 kali 5 naik atas per 100. Okay. So price 2021 adalah RM berapa? RM7.798. RM7.80 lah. Kita round off lah kan. Takkanlah harga dia RM7.798. Tak pernah dibuat orang kan.
Okay, RM7.80. So kalau guna formula price index, inilah sepatutnya harga ayam gunting untuk sebekas sekarang, RM7.80. Faham tak? So berdasarkan semua kenaikan harga barang mentah untuk menghasilkan ayam gunting ni, kita dapati kenaikannya sebanyak 55.96%. So berapakah harga yang patut kita letak pada tahun 2021? Kita guna balik formula price index dengan kita menggantikan harga pada tahun 2018, iaitu RM5. Okay? Dan kita tahu composite index adalah 1556. Okay, kita kena guna composite index sebab barulah adil, sebab kita guna composite tu untuk mencari apa? Mencari apa? Untuk kita mencari indeks harga untuk keseluruhan. Barulah kita boleh cari. Okay? Alright. Okay, boleh faham tak? So sekarang kita nak jual berapa ringgit? RM7.80. Okay, harga dulu RM5 2018. Sekarang ni RM7.80. Ustaz rasa RM8 dah sekarang kan? Ustaz rasa RM8 yang gunting sekarang. Tak pasti kalau ada yang tempat lebih murah. So betul lah kot, RM7.80 ni bolehlah round off jadi 8. Okay, tak wajib ikut benda ni. Dia semacam sebagai satu panduan saja. Faham tak? So kita boleh tengok secara logik lah. Faham? Sebab kadang-kadang kalau harga barang naik je, terus peniaga nak naikkan harga barang kan. Tapi tak guna pengiraan yang betul. Contohlah, dulu-dulu kan, zaman-zaman ustaz kecil-kecil dulu kan, harga teh tarik RM1 kan. Harga teh tarik dulu RM1 kan. Harga teh tarik dulu RM1. So teh tarik tu RM1. Tiba-tiba bising lah dulu dalam 15 tahun lepas kan. Harga minyak naik. Harga minyak dia akan menyumbang kepada kenaikan harga barang, sebab kan ada kos import, kos penghantaran barang semua gunakan minyak kan. So 20 sen naik. So gemparlah seluruh Malaysia masa tu. Saya tak ingat dah tahun berapa, Ustaz sekolah menengah kot. Harga teh tarik naik RM1.20. Okay? Daripada RM1 naik RM1.20. Adakah itu pengiraan yang betul? Naik je minyak 20 sen, teh tarik pun naik 20 sen. Tak. Okay? Sebab dia kena kira kos penghasilan teh tarik tu sebenarnya. Menggunakan formula price index, composite index ni, barulah dia boleh kira secara tepat. Berapa? Tak sampai lah RM1.2, mungkin RM1.10 kot something. Tak sampai pun RM1.05 something, macam tu je. Okay? Okay, boleh faham tak semua ni pasal composite index ni? Formula dia apa tadi? Summation of I times W kali upper dengan summation of W. Okay? Boleh? Boleh? Okay, sekarang ni Ustaz buatlah apa-apa produk je lah Ustaz buat apa-apa produk je lah sekarang Okay, Ustaz buat satu lagi situasi Okay, situasinya ialah okay, katalah kita nak buat satu produk. Okay, so harga untuk tahun 2018, harga untuk membuat produk ni, dia ada beberapa bahan dan dia punya harga. Harga untuk bahan tu sekarang ni dia bagi dalam exam nanti ada banyak lah macam ni. Dia bagi P, Q, R dan S. Sekarang ni katalah Ustaz guna tahun 2016, tahun 2021. Contoh tahun 2020 je lah, senang. Katalah harga dia RM3. Katalah, tak kisahlah berapa Ustaz tak detailkan lah dia per kilo ke apa ke. Ustaz just buat RM je lah So mungkin dia kira per kilo ke, mungkin dia kira per paket ke, tak kisahlah
Okey, katalah RM3 naik RM3.5. Okey. Harga bahan Q pula adalah katalah RM4.20 naik RM4.8. Katalah R RM2.5 naik RM3. RM3.20. Okey, katalah S pula RM1.8 naik, ui banyak ah. Sorry, RM2.30. Okey. So soalan dia mudah saja. Oh sorry, lupa pula nak letak weight age Weight age adalah pemberat. Okey, sekarang ni Ustaz bagi pemberat tu dalam bentuk nisbah pula Okey, Ustaz bagi nisbah dia macam ni. 4 2 1 3. 7. Okey, macam tu Okey. So sekarang ni soalan dia cari indeks gubahan untuk produk ini untuk tahun 2020 berasaskan 2016. Okey. So macam biasa, apa yang awak kena cari dulu? Formula dia apa tadi? Composite index summation of I times W over summation of W. Okey. So awak buat kat sini. Okey, awak tak semestinya kena buat table baru. Awak buat je kat sini price index 2020 2016. Ni Ustaz buat ni soalan basic. Nanti awak akan jumpa lah soalan yang dia dah bagi price index ke ataupun pemberat tu dia tak bagi, dia bagi indeks gubahan dulu ke, pun ada juga soalan macam tu. Ni soalan yang basic. Okey, so PI 2020 per 2016. Okey, awak kira jap. Okey, bahan P berapa, bahan Q berapa, bahan R berapa, bahan S berapa. Cuba kira. Kira jap. Bahan P berapa, bahan Q berapa, bahan R berapa, bahan S berapa. Okey, berapa? Okey, berapakah price index untuk bahan P? Price index 2020 2016. Berapa? Cepat. Berapa? Kira tak? Tak kisahlah, volunteer. Berapa? Untuk bahan P Akila, Nadira, Insyirah, Azwa, Alif. Alif dia bagi 116.67. Bahan Q, Akila berapa Akila? Bahan Q. Macam mana Joshua, ni formula ni Joshua, price index P1 over PO kali 100. Kalau 2020 bagi 2016, maksudnya kalau bahan P RM3.5 per 3 kali 100. Faham? Kalau Q RM4.8 per RM4.20 kali 100. Tu Akila bagi 114.29. Okey, R
Azwa, berapa Azwa? Berapa bahan R? Azwa, dah kira? Azwa ada lagi tak ni? Oh Azwa 128. Oh Joshua kira. Joshua kira. Bagus Joshua. Okey, 128. Okey, terima kasih Joshua. Irdina Irdina. Mana dah Irdina? Berapa? Satu, 27.78. Okey, betul Dapat semua Okey, jom kita cari composite index dia macam mana? Summation of I times W. Okey, maksudnya 116.67 kali dengan pemberat dia. Untuk bahan P, untuk bahan Q 114.29 kali pemberat dia 2. Faham? Tambah dengan 128, pemberat dia berapa? Pemberat dia 1. Tambah dengan 127.78, pemberat dia ialah 3. Okey, sekarang ni jumlah pemberat bukan dalam peratus pemberat ni dia bagi dalam nisbah 4213. So, jumlah pemberat berapa? Tak payah tukar dalam peratus pun. Tambah je 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Jadi berapa? 10. Okey. Okey, cuba kira jap berapa? Berapakah composite index gubahan? Berapa? Berapakah siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Insyirah. Insyirah. Berapakah indeks gubahan? Composite index. Berapa? Berapakah? Berapa Insyirah? Insyirah. Insyirah. Oh, Insyirah. Dapat tak? Insyirah tak keluar jawapan. Dah keluar. Joshua yang bagi. Okeylah Joshua. Terima kasih. 120.66. Dapat semua? Betul ke jawapan ni? Korang kira ke tak? Betul Okey. Okey, Ustaz bagi soalan kat awak. Okey, kat sini soalan dia. Sebab tak muat dah. Jika harga produk ini soalan tambahan. Pada tahun 2018 ialah
RM 30 seunit. Cari harganya pada tahun 2016 sorry silap. Pada tahun 2020. Boleh cari tak? Boleh cari tak? Sekarang awak ada composite index dia 120.66. Harga price dia, price 2016 adalah 30. Okey, berapa harga yang dia akan jual pada tahun 2020? Okey, Ustaz bagi 2 minit berapa? 2 minit. Mana tadi? Mana? Ni cuba kira berapa harga dia tahun 2020? Okey, dah dapat? RM45.85. Takkanlah ada 8508. Kan, dia ada sen kan? RM RM45.85. Okey, betul tak? Betul tak? Yang lain dapat tak? Nadira? Akilah? Betul. Siapa yang tak dapat tu, macam mana nak dapatkan? Guna price index balik tadi. Price 2020 per price 2016 kali 100 adalah sama dengan price index yang kita dapat untuk gubahan. Sebab sekarang ni yang kita cerita ni pasal end product. Faham tak? Pasal produk yang sudah siap tu, yang dihasilkan tu. Okay, produk yang kita nak jual. So price 2016 berapa? 30. Price 2020 yang kita nak cari. Faham? So price 2020 sama dengan 120.66. 30 naik atas, 100 turun bawah. Betul tak? Dapat tak? Nadira? Oh lah, macam pelik. Lain lah. RM36 36.198. RM36.20. Nadira, awak dapat apa? RM36.20 36.198. So kita round off dia jadi 36.20. So salah ni, Lek. Macam mana boleh salah ni? Macam mana boleh dapat 45 poin lebih? Lek, salah kira aku, salah masuk formula ke apa? Alif. Yang lain dapat tak? Azwa, Irdina, Isyirah, Balinda Batrisha. Ini dah dapat
Medina dapat. Yang lain, Insyirah? Oh, Insyirah. Kemanakah awak? Malina Batrisha dapat tak? Guna formula ni. Formula price index. Cuma index tu adalah composite index. Faham? Faham So maksudnya sekarang harga dia tahun 2020 adalah salah ni, RM36.20. Tambah RM6.20 je lah. Okey. Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni Ustaz conclude balik. Okey, so senang je topik price index, topik index number ni, topik nombor index, okey, ataupun index number ni mudah je. Ada dua formula utama saja, okey, iaitu price index. Okey, price index ataupun indeks harga. Ni je. Apa formula dia? P1 over PO times 100. Okey, so maksud dia P1 harga tahun semasa. Okey, PO harga tahun apa? Tahun asas. Okey. Okey, satu lagi composite index. Composite index ataupun indeks gubahan. Yang ini yang berkenaan dengan keseluruhan. Kita nak tengok keseluruhan harga kenaikan dia berapa. Okay, so CI, kita guna CI, composite index, summation of I times W over summation of W. Okay, I itu apa? Price index. Okay, W itu apa? Weightage ataupun pemberat. Okey lah. Dah 10.30. Okey, Ustaz nak bagi awak buat soalan ni pun, sebab soalan ni pun banyak juga. Takut nanti pukul berapa pula siap kan malam ni. So tak apalah, macam ni lah. Kita mula minggu depan. Kita mula dengan awak buat soalan. Boleh? Soalan ni kita akan buat pada permulaan kelas minggu depan. Boleh? Boleh tak? Boleh? Ustaz tak sukalah nak bagi macam kerja rumah. Okey, sekarang kerja rumah awak buat. Oh, sorry, lupa. Ya Allah. Minggu depan tak ada kelas Lupa pula. Minggu depan Ustaz balik kampung jap. So macam ni lah. Terpaksa bagi kerja rumah lah kat awak. Sebab minggu depan Ustaz tak ada. Ustaz tak ada kat sini. Ustaz balik kampung. Balik kampung seminggu. So minggu depan tak ada kelas lah. Okay, minggu depan tak ada kelas. Okay, ni bukan kelas yang berganti. Tak ada kelas yang berganti sebab Ustaz dah ganti pada minggu-minggu yang kita ada 5 minggu dalam satu bulan. Contohnya bulan berapa itu ada 5 kali kelas dalam bulan tu. So dikira sebagai kelas ganti lah tu. Okay, walau Ustaz tak cakap apa-apa tu, maknanya kira kelas ganti untuk kelas yang dibatalkan pada minggu cuti. Okay, so tak ada minggu depan tak ada kelas dan tak ada kelas ganti. Jangan salah faham. Kalau kelas yang Ustaz cakap kelas ganti tu, maksudnya yang tu kena ganti. Okay, so minggu depan tak ada kelas minggu depan Ustaz balik kampung jap. Okay, sebab kita dah start cuti. Okay, start cuti sekolah. So Ustaz nak balik kejap lah. Okay, so Ustaz bagi kerja rumah lah dekat awak. So awak buat selama 2 minggu yang ada ni. Okay, awak buat semua soalan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ni soalan price index. Lepas tu dia ada soalan 1 balik. 1, 2, 3 dan 4 balik. Okay, so awak buat semua soalan ni dah. Ada 8 soalan 4 soalan untuk price index dan 4 soalan untuk indeks gubahan. Boleh tak? Boleh? Boleh Boleh ya?
So minggu depan tak ada kelas. So ustaz bagi kerja dekat awak untuk awak buat selama 2 minggu ni. Semua soalan dalam PDF nombor indeks part 1 ni. Datang je kelas minggu depan, kita terus bincang. Minggu depan sekali lagi Minggu depan sekali lagi tu kita terus bincang. Boleh? Boleh okay, so malam ni kita habis awal sikit lah. Sebab biasanya 10.40 habis kan. Tapi oleh kerana malam ni kita tak sempat nak buat soalan, so kita buat soalan tu sendiri dekat rumah. Kalau awak ada apa-apa soalan, awak WhatsApp Ustaz berkenaan dengan soalan-soalan yang Ustaz bagi ni. Okay? Okay, alright. So, lupa pula. Okay, Ustaz dah bagi tahu sikit lah berkenaan soalan yang composite index ni. Ni lah. Awak tengok ni Okay. Okay. Soalan nombor 2. Cuba tengok. Soalan nombor 2 ni, dia bagi carta pai menunjukkan pengagihan perbelanjaan. Dia bagi dalam bentuk sudut. Bentuk sudut itu adalah pemberat dia. Dengar ni sekali Kalau dia bagi dalam bentuk pecahan carta pai dalam bentuk sudut-sudut, itulah pemberat dia. So tak ada dalam soalan tu kan. Itulah pemberat dia. Pemberat dia dalam bentuk sudut. Jumlah sudut berapa? Jumlah sudut semua dalam carta pai tu. Berapa jumlah sudut? Berapa? 360. So maknanya itulah jumlah pemberat. Faham Itulah jumlah pemberat. Okay? Okay, senang je. Ada lagi tak? Tengok macam nombor 3. Pemberat dia dalam bentuk nisbah 7312. Macam tadi. Nombor 4. Pemberat dia bagi carta pai balik. Ni lah pemberat dia. Itu sahaja. Okay? Jelas satu kan? Okay, alright. Okay. Okay. So alhamdulillah, habislah kita part 1 untuk topik indeks ni, indeks bahan ni, indeks nombor indeks ni. Part 1 sebab kita baru kepada soalan basic lah. Okay. Lepas habis perbincangan basic ni, insyaAllah kita akan pergi kepada soalan berbentuk masalah. Okay, masalah-masalah sebenar dalam paper tu. Okay. So ingat pesan Ustaz tu, buat soalan yang Ustaz bagi tu. Semua soalan kita bincang pada minggu hadapan lagi sekali, minggu depan lagi sekali. Okay. Alright. So itu sajalah untuk minggu ni. So kita tangguh kelas dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanallah. Okay. See you after holiday.